Okay, siapa nak baca? Dia ulangan sikit, siapa nak baca? Teruskan. Saya Zat. Okay, sila. Tuntutan hukum berdasarkan hadis. Solat merupakan tiang agama. Mereka yang meninggalkannya secara sengaja dianggap telah melakukan satu kesalahan yang berat dan berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat yang dilakukan tanpa mengetahui rukun dan syarat dengan betul akan menyebabkan solat menjadi tidak sempurna. Sesungguhnya solat yang dikerjakan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya merupakan benteng untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Menunaikan solat dengan penuh tumpuan anggota dan gabungan hati melahirkan rasa kekhusyuan dan abudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, ada masanya manusia timbul rasa syak dan lupa semasa solat. Perasaan syak ini merupakan bisikan syaitan yang tidak pernah jemu untuk menimbulkan keraguan manusia semasa mengerjakan solat. Hadis ini menerangkan keadaan syak dan cara untuk mengatasi syak dalam solat. Okey, para pelajar kena jelas kat sini turutan hadis. Okey, pertama kita kena tahu as-salatu imaduddin. Nabi sebut, kama qala Nabi, solat tu merupakan tiang agama. Itu satu perkara yang tak ada khilaf. Tetapi kita kat sini, sekiranya dia sengaja, maksudnya dia telah melakukan kesalahan yang berat dan berdosa besar. Ini kita tahulah hukum ni. Kiranya sengaja, kita sengaja tinggal solat tanpa sebab, itu berdosa besar dan di situ kenalah qada dan sebagainya. Okey, seterusnya kita nak tengok pengajaran hadis di sini, solat yang dilakukan tanpa mengetahui hukum dan syarat. Okey, ini yang menjadi tak sempurna. Cuma di sini tidak sempurna bukan bermakna batal. Itu kena clear. Dia kalau kita mungkin tertinggal rukun-rukun solat, dia mungkin batal. Tetapi sekiranya kita teringat, kita boleh buat semula dalam masa ketika itu juga. Masa solat kita boleh diteruskan. Contohlah kita baca Al-Fatihah sampai surah Waladhdallin, kita tinggal ihdinas siratal mustaqim, saya kata. Tiba-tiba kita baca surah Qul huwallahu ahad, tadi macam tertinggal. Dia boleh ulang balik surah Al-Fatihah tersebut, boleh ulang balik. Itu yang aku tak perlu nak kata terus saya dah tertinggal Al-Fatihah ni. Assalamualaikum, semuanya Allah Akbar, tak perlu gitu. Itulah keindahannya. Dalam ni ada sempurnaan tapi tak bermakna batal. Sebab tu disebut sujud sahwi. Sujud sahwi ni dia macam nak menghilangkan sesuatu benda yang tak sengaja. Sebab dalam salat ni kadang-kadang gangguan itu macam-macam berlaku. Syaitan lah, kita fikir nak makan lah, kita fikir nak belajar lah, kita fikir nak kerja lah, kita fikir nak tolong mak ayah lah, kita nak main game lah. Itu yang kita akan menjadi ragu-ragu, kita akan rasa syak. Tapi bukan bermakna batal. Batal-batal adalah hal-hal yang tertentu. Contohnya kalau batal tu darah terkeluar, darah teruk sangat ni. Jadi itu mungkinlah batal. Tetapi itu ada hal-hal yang berat. Kita terbuang air besar, itu batal lah, tak boleh lah kita nak nak teruskan. Jadi kita tengok ada syarat-syarat yang perlu kita faham. Okey, yang kedua, seterusnya kita tengok iaitu rasa khusyuk dan abudiyah. Kita nak rasa khusyuk. Nanti saya nak tanya pelajar apa makna khusyuk. Dan kita nak faham apa makna abudiyah. Maksudnya kita bagaimana kita rasa penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Kita salat ni seolah-olah kita menganggap kita ni hamba yang kita mengharapkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Okey. Dalam masa yang sama, Allah ni maha mengetahui. Kita ni memang manusia ni akan rasa syak, akan ada lupa. Begitulah keadaannya. Kita tak boleh menafikan. Tetapi hadis inilah Nabi ajar bagaimana sekiranya kita lupa dan sebagainya. Sebab ada hadis lain, Nabi solat zuhur tiba-tiba Nabi solat 5 rakaat. Sahabat-sahabat tanyalah Nabi, Azidita, adakah kamu tambah solat zuhur ni jadi 5 rakaat? Biasanya solat zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba mereka solat 5 rakaat, Nabi solat 5 rakaat. Mereka ikutlah, tak tahu lagi. Mereka ingat wahyu dah datang. Jadi mereka ingat begitulah solat zuhur. Bila dah habis mereka pun tanya Nabi,
kamu tambah ke apa ke? Nabi kata nasi tu aku terlupa. Tu Nabi ada setengah katakan sujud sahwi dan sebagainya. Tu nak bagi tahu dalam agama kita kena ada nas. Dalam agama kena ada dalil. Kita tak boleh buat sewenang-wenangnya dalam urusan agama. Ini yang saya nak terangkan tentang perlunya kita faham agama dalam hal-hal ibadat. Sekarang saya nak tanya, apa makna khusyuk yang sebenarnya? Apa makna khusyuk? Contoh Allah sebut dalam Quran, wasta'inu, kita ingat, bis-sabri was-salah. Siapa ingat ayat Quran tu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okey, terima kasih. Maksudnya mintalah tolong yang sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah, dalam kesabaran dan dalam salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu merupakan perkara yang berat bagi orang-orang yang khusyuk. Apa makna khusyuk kat situ? Apa makna khusyuk? Siapa boleh bagi tahu apa makna khusyuk? Kita tengah semayang, kita fikir nak makan, batal ke solat? Kita semayang, kita fikir nak pergi main bola, batal ke solat? Apa makna khusyuk sebenarnya dalam solat? Fokus Ustaz. Okey. Jadi kalau fokus tu maksudnya apa? Kita Betul-betul apa? Tumpukan perhatian kepada Allah SWT saja. Kalau tak khusyuk jadi apa? Tak batal solat. Menyebabkan kita lalai, Ustaz. Okey. Terima kasih. Sini pelajar-pelajar saya nak terangkan bagaimana kita nak faham khusyuk yang sebenarnya, apakah itu fokus. Kalau fokus dalam bahasa Arab sebut al-tarkis. Okey ya. Jadi saya akan bagi perkataan, pelajar tengok ni, saya bagi saya tunjuk sesuatu. Okey. Okey. Ini tafsir At-Tabari, nampak? Semua nampak? Nampak Ustaz? Nampak, Ustaz? Ni saya bagi kat sini. Okey. Al-Tabari ni kurung keempat, kurung ketiga lah. Orang yang alim. Tafsir Tabari ni kalau nak baca apa-apa, kita kena buka tafsir Tabari lah. Sekarang dah ada terjemahan. Kalau ada duit, belilah. Beli. Okey tak? Dia sebut. Okey. Tak, saya besarkan sikit. Tak perlulah. Okey. Mana tadi? Okey. Wal aslu al-khusyu'. Ini ayat surah Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wal aslu khusyu', asal khusyu' tu apa? At-tawaddu'. Apa makna tawaddu'? Maksudnya rendah diri. Wat tazallul, kita rasa hina. Wal istiqanah, kita rasa macam lebih kurang makna yang sama. Okey. Itu makna khusyuk. Bukan makna khusyuk ni kita fokus tak fikir tentang dunia terus. Itu bukan makna khusyuk. Khusyuk dalam salat, ini yang ramai orang salah tafsir ayat Al-Quran. Khusyuk maksudnya tawaduk. Kita salat ni kita rasa kita ni hamba yang rendah diri kepada Allah Ta'ala. Kita salat ni kita rasa tazallul, kita rasa hina. Allah tu maha pencipta. Allah tu maha agung, Allah tu maha besar. Kita ni nothing. Kita ni hanya daripada segumpal darah, daripada titisan air mani yang kotor. Itulah maknanya khusyuk. Sebab tu para pelajar, bila orang tafsir Al-Quran, tu para pelajar siapa yang senang-senang lepas, misal kata, dia kata kalau orang tak khusyuk, orang yang lalai, maka dia ini adalah tak perlu solat. Ini yang buatkan kita salah faham tentang makna khusyuk. Jadi pentinglah makna khusyuk di sini adalah kita rasa rendah diri. Kalau kita fikir benda-benda lain, itu bukan ada isu pun. Bukan ada isu. Tetapi bagaimana kita solat, kita boleh tutup handphone, misalkan kita ada handphone, kita tutup, itu biasa. Tapi kita rasa rendah diri, Tuhan aku pegang tawaduk ni. Itulah maknanya khusyuk. Okey? Saya akan terangkan yang akan datang. Jadi inilah makna khusyuk yang sebenarnya, supaya pelajar tahu apakah makna khusyuk. Supaya kita ni tak salah tafsir, sebab ramai orang tak nak semayang kerana kata tak khusyuk. Ini masalah besar lah.
masalah besar dalam kalangan umat Islam. Okey. Ustaz, Ya. boleh Ustaz ulang balik khusyuk Ustaz? Maksud khusyuk. Okey, saya share sekali lagi. Okey, makna khusyuk menurut At-Tabari, Muhammad Jarir Ibn Tabari. Okey, khusyuk maksudnya tawaduk, rendah diri. Kita rasa ni kita ni hamba yang rendah diri kepada Sang Pencipta. Kita rasa ni kita ni tiada apa pun di sisi Allah SWT. Allah tu maha besar, Allah segala-galanya yang kita sembah. Itu maksudnya rendah diri. Kita jumpa orang yang lebih besar, kita rasa kita ni kerdil. Kita jumpa dah contoh sultan datang depan kita, kita rasa nak tunduk saja. Itulah tawaduk. Kita tak rasa jumpa agung saya kata, kita pun ceritalah macam-macam. Itu tak kenalah cara dia. Lepas tu kita rasa hinanya diri. Bermakna di sini watazallul. Maksudnya kita rasanya hina diri. Kita menganggap bahawa Allah tu menciptakan, bukan kita anggap. Kita tahu bahawa Allah tu mencipta kita. Kita ni datangnya daripada setitis air mani yang kotor. Allah tu menciptakan kita. Kita ni tak ada apa. Kita ni as-samad. Kita ni memerlukan pada as-samad, iaitu Allah yang menunaikan hajat. Kita ni tak ada apa. Itu makna al-khusyuk. Bukan khusyuk ni maksudnya fokus. Bukan. Fokus dalam masyarakat disebut at-tarkiz. Nanti saya akan tulis at-tarkiz baru makna fokus. Di pelajar-pelajar tulis dalam Google Translate fokus. Translate to Arabic. Apa makna fokus? Tapi kalau khusyuk, inilah dia at-tawaduk wat tazallul. Wallahu a'lam.